Ada orang bagi teka-teki dekat saya mengenai ilmu mantik. Sudah ilmu mantik. Tak reti hamba ilmu mantik ni. Hamba mana reti ilmu mantik ni. Dia kata yang boleh memotong itu sebenarnya apa dia? Yang boleh memotong itu sebenarnya apa dia? Tajam atau pisau? Kalau yang boleh memotong itu pisau, kenapa pisau yang tak tajam tak boleh potong kayu? Pula. Kalau yang boleh memotong itu tajam, kenapa pisau yang tak tajam boleh memotong kek pula? Jadi saya jadi keliru. Boleh ustaz tolong jawab? Lah ni nak kecek tajuk makhluk ke tajuk Tuhan? Kalau kecek tajuk Tuhan, pisau pun Tuhan buat, potong pun Tuhan buat, perbuatan memotong pun Tuhan buat, terpisah di antara dua benda, terpotong pun Tuhan buat. Hangus Tuhan buat, api Tuhan buat, panah Tuhan buat belaka. Kadang-kadang Tuhan nak buat terpotong tanpa pisau, boleh. Tuhan nak buat putus tanpa perbuatan memotong, boleh. Tuhan nak buat pisah saja, tak potong, tak cakap gerah dengan pisah, tak putus, boleh. Tu tajuk Tuhan. Kalau tajuk makhluk akan berlaku kekeliruan. Kerana makhluk ni tidak ada hakikat sama sekali. Tak ada hakikat sama sekali. Maka kita nak buat makhluk sebagai sipir, sebagai gad kita untuk menentukan hukum hakikat, tak boleh. Makhluk dia berubah. Tuhan nak buat lagu ni, sudah. Kalau kita nak buat sebagai panduan pisah ko, ketajaman ko, perbuatan ko, apa dia yang memotong? Jadi keliru selalu. Kerana manusia itu, makhluk itu tidak ada hakikatnya. Jadi jangan bermain dengan akal. Kalau bermain dengan akal, mantiki dipanggil. Orang yang minat mantik ni orang suka main keedah akal. Asalnya keedah akal ini banyak percanggahan. Kalau tidak dipandukan dengan wahyu Al-Quran. Tu tengok kalau kita baca dalam kitab-kitab tauhid yang ada mantik dalam tu, akan bercanggah di antara ahli falsafah dengan ahli mutakallimin. Kalau kita ngaji kitab besar sikit, ngaji ilmu makulat ke ilmu gapo, akan ada sebut ni menurut falsafah. Menurut ahli falsafah lagu ni takrif dia. Menurut mantik, menurut ulama mutakallimin ni maksud dia. Contohnya arak dengan jiring. Jiring kalau menurut ilmu ulama mutakallimin, setiap benda yang berdiri dengan sendiri tu dipanggil jiring. Kata falsafah dak, benda yang memenuhi sendiri tak dipanggil jiring lagi. Kadang-kadang dipanggil titik, nuktah. Kadang-kadang dipanggil khat, kadang-kadang dipanggil jising. Kalau boleh menerima 3 cara belah dipanggil jising. Kalau boleh menerima 2 cara belah dipanggil sutuh. Kalau benda terima 1 cara belah dipanggil khat. Kalau tak terima belah dipanggil titik. Dia bagi pula. Menurut ni tak lagi. Jadi kalau nak ikut gak jadi kau masalah pula. Muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, akah mustawi, syiki, askar, tanakub, goni. Sudahlah. Ilmu akal ni boleh untuk buat berdebat, untuk menguatkan hujah agama kita sahaja. Kerana kadang-kadang kalau orang bisa mantik, kita pula kalah, tak pandai nak jawab sudah. Sebab tu mantik ni jangan ajar sangat kepada orang awam. Kerana takut orang awam nyopening. Tu tengok orang duk berdebat sekarang lah ni. Dia guna mantik. Maka kadang-kadang kebenaran tak boleh jawab. Sebab dia bisa lajak mantik dia. Imam Ghazali mula-mula ilmu mantik masuk ke dalam agama kita. Ilmu mantik ni ilmu daripada luar diserap masuk kepada agama kita. Ilmu mantik ni. Maka Imam Ghazali tak setuju mengharaikan pengajian ilmu mantik, maka dia berdebat dengan sesek ni, ilmu mantik ni. Kalah habis. Imam Ghazali tak guna ilmu mantik, dia berdebat cara dia, kalah habis.
Bisa lagi dia otak dia. Orang menggunakan akal ni tak semestinya mantiki. Mantiki ni dia ada pengajian dia. Dia ada bab dia. Bab tasawuf, tasdik dulu. Bab goni, bab goni, bab goni. Ngaji. Orang guna akal ni dia tak ada. Oh bismillah. Berok. Tetapi ilmu mantik ni khilaf ulama. Ada ulama kata boleh belajar. Ada ulama kata tak boleh belajar. Ahli sunnah kata boleh belajar. Untuk mengawal, untuk menjaga akidah kita sekarang. Tapi masalah juga kalau orang tak faham mantik, jadi wahabi juga kan. Tak faham apa. Tuhan bukan berada di dalam alam. Tuhan duduk luar. Oh, pelik juga. Duduk luar. Tuhan duduk tengok ke luar kita. Luar duduk mana pula? Tak tahu. Dia duduk luar ikut dia. Selain daripada alam. Tuhan tak duduk dalam alam. Tuhan duduk luar daripada alam. Duduk jengok kita, duduk tengok kita. Luar dengan dalam ni tempat luar dalam. Bukan luar dalam. Luar dalam. Bukan maksud luar dalam tu. Dok luar, dok dalam. Tu tepat dia panggil. Dia tepat ni 10. Atas, bawah. Kanan, kiri. Tu tepat belakang. Depan, belakang. Ni dah dah. Luar, duduk dalam. Tu tepat belakang. Dekat, jauh. Tu semua dekat. Tu semua tepat belakang. Demo duduk jauh dengan hamba. Tepat tu kecek tu. Demo duduk dekat dengan hamba. Tepat tu. Demo duduk dalam hamba. Tepat tu kecek tu. Demo duduk dalam hamba. Demo duduk luar hamba. Tu tepat belakang tu kecek. Maka tu ini bersih. Tak perlu kepada sebagai tepat. Maka 10 benda ni kita nafi daripada Tuhan tu. Jadi tak payah pening ya. Soalan tu. Pisahkah yang memutuskan ataupun tajakah yang memutuskan. Tak payah fikir. Kalau dia mau nak kata tajak, ada bab-bab tajak yang memutuskan nampak. Ada bab-bab nampak macam pisah pula yang memutuskan. Sebab apa? Makhluk tak ada sifat. Makhluk tak ada hakikat. Jangan buat sipir makhluk ni. Mungkin dia tu perbuatan Tuhan. Tuhan nak buat tak sikit tak buat nak kata mana? Kalau kita kata tajak tu memutuskan. Tuhan nak buat tajak saja, Tuhan tak sibuk putus. Nak mana? Nabi Allah Ibrahim, Ismail anak dia. Pisah tajak kemarin, tak putus tekuk Nabi Ismail. Nabi Ismail kata, ayah tak si semelih saya ni, ayah buat selu-selu. Ayah dia kata, Nabi Ibrahim kata, aku tak buat selu lagu mana? Dia kata pisah dia tajak, dia ambil pisah dia letak di batu, terbelah batu. Terbelah pula batu. Tu kata, makhluk ni tak ada hakikat. Tak boleh buat sipir lah. Ya sebenar sipir-sipir ni di tu. Hak tu hakikat sebenar. Kita boleh buat mustahil, boleh buat wajib, boleh buat harus di tu. Sebenarnya. Di makhluk ni, gitu. Payuh nak buat sipir, panggil subjektif. Benda kadang-kadang lagu ni, kadang perbuatan tu.